Alhamdulillah alladzi saqa qulubal arifina ka'sa mahabbatih wa nawwara asrarahum bi anwari tauhidihi wa ma'rifatih wa rafa'a maratibahum ala bisati wilayatih wa albasahum libasal khidmati lahu bi taufiqihi wa hidayatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad as-sari fi kulli al-haqa'iq wa ala alihi wa sahbihi nujumi al-hidayati li asna at-tara'iq la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini sama-sama kita dapat bertemu dengan pertemuan yang dirahmati. Semoga perpisahan selepas ini pun perpisahan yang dirahmati. Maka seperti mana pengerusi, ya, saudara Wali, kita sebut Wali lah ringkas, daripada Akademi Saqafah yang telah mohon kepada saya untuk membacakan dan menguraikan sedikit sebanyak kitab ini. Dan saya Husni bin Muhammad Harun, saya masih bekerja dengan MARA, anak syarikat MARA iaitu Jerman Malaysia Institute, dan untuk sementara ini baru dilantik pengerusi Surau Al-Falah Taman Cempaka Ampang, dan saya mendapat tauliah daripada dua negeri iaitu Wilayah Persekutuan dan juga Selangor untuk penceramah bebas tapi bertauliah. Dan saya qada Allah Ta'ala telah diamanahkan oleh pejabat agama atau penjawatan agama untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin, karena kitab Ihya Ulumuddin ini mesti dapat sanad, dan sanad saya yang pertama ialah daripada tuan guru kami di Aceh iaitu Abu Mudi, kemudian Syekh Muhammad Ali Irsyad Al-Azhari Al-Falaki, kemudian daripada Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Muhammadi, kemudian daripada Habib Umar Al-Hafidh, dan yang terkini bulan 4 yang lalu daripada Syekh Ali Jum'ah. Maka perlu kita baca kerana isi kandungan daripada kitab yang kita baca ini, iaitu Penawar Bagi Hati ini adalah intipati daripada kitab Bidayatul Hidayah dan juga kitab Ihya Ulumuddin, susunan Imam, karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka eloklah kita membaca dalam bentuk bahasa Jawi yang telah disusun dengan begitu cantik oleh Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, ya. Mungkin pengarang kitab ini sudah pun diceritakan oleh Ustaz yang sebelum saya ini dalam mukaddimah, dan kita tahu bahawa beliau adalah ulama terkenal Nusantara dan mengajar lama di dalam Masjidil Haram. Kehidupan beliau dari tahun 1950 sampai tahun 1965, ya. Dan selepas kewafatan beliau disambung pengajian itu oleh Ahmad bin Abdul Qadir Al-Mandiri ini, yang juga sudah pun meninggal dunia, ya. Itu dia sebagai makluman. Dan kitab ini saya pertama sekali telah mengkhatamkan bagi mereka orang awam ini, dan khususnya yang mengaji pada tahun 90-an di Amanah Capital, Komplek Keuangan yang sekarang MIDF diberi nama, di Bukit Bintang. Saya telah mengkhatamkan kitab ini dalam huruf Jawi, ya. Jadi siapa mana tahu di kalangan para jemaah sekalian pernah mengaji
dengan saya tengah hari, waktu pejabat tu tengah hari, ya. Setiap hari Selasa kalau tak silap saya di Komplek Keuangan nama dulu, kemudian ditukar Amanah Kapital dan sekarang MIDF, ya, di Bukit Bintang. Tak tahulah, mungkin kata-kata Allah Ta'ala, Waliuddin ni telah memilih saya membaca kitab ini, mungkin ini kata-kata Allah Ta'ala, yang mana ia telah pun saya hadam beberapa tahun yang lalu dan ditambah oleh huraian-huraian pada para ulama-ulama tanah air, Nusantara dan ulama dunia seumpama Syekh Ali Jumaah, ya. Isi kandungannya lebih kurang macam ni. Namun dijawikan oleh ulama terkenal Nusantara, itulah Allah yarham Syekh Al-Allamah Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi, ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan saya berkelulusan bahagian Islamic Review Knowledge and Heritage, takhasus Lughatul Arabiyyah wa Adabiha, Universiti Islam Terbangsa, dan mengambil master dan juga PhD di Fakulti Ekologi Manusia bahagian Tamadun Islam, di UPM, dan sering mengikuti kuliah-kuliah daripada Habib Umar dan juga Syekh Datuk Fuad bin Kamaluddin, seterusnya Abu Mudi, iaitu ulama daripada Aceh, ya. Saya mengaji lama dengan beliau dan juga anak-anak murid beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan seterusnya saya menjadi penceramah bertauliah di Jawi ataupun Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Itu dia tuan-tuan, dan sering mengunjungi negara-negara Arab dan juga menjadi mutawif mutawif sambilan dengan anak syarikat Andalus iaitu Makbul Travel. Jadi tuan-tuan yang nak pergi umrah ke nak pergi haji boleh hubungi Ustaz lah. Nombor tertera bersama Ustaz Waliuddin ataupun dekat Saqafah ini 0162783653. Itu sekadar apa? Biodata ringkas. Dan pada pagi ini seperti mana disebutkan oleh Waliuddin, pengurusi kita pada pagi ini, iaitu kita buka muka surat 13. Betul, ya? Ada kitab semua? Mohon jawapan ada? Betul? Muka surat 13, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Iaitu pasal yang pertama pada menyatakan mata. Betul, ya? Cuba respon. Kalau yang pakai tudung patutnya kita mengaji seumpama kalau ada tu pakai tudung lah. Maknanya elok kita tengok wajah seumpama di hadapan. Saya nampak tuan guru saya sejak masa corona, semua disuruh buka supaya dia tidak mengantuk, supaya tak tertidur. Akhirnya yang dibuka hanya handphone, orangnya tertidur. Jadi kalau dia mengaji betul-betul supaya dapat ilmu, biar bersemuka dengan guru walaupun jauh, tapi kita nampak wajahnya. So pakai tudung dulu boleh, lepas itu kita tekan kamera kalau boleh, supaya menambahkan ilmu dan pemahaman insya-Allah, ya. Okey, jadi kita masuk pasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi engkau karena beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maknanya disebut bangsa manusia ni, salah satunya ialah manusia, ya. Bangsa di dunia dan akhirat, di mana ada jin, ada manusia. Kerana dalam siri Ustaz sebelum ini telah membacakan bahawa 7 anggota yang kita kena jaga sebagai memastikan ia sebagai tanggungjawab yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana mungkin dalam siri yang sebelum ini telah kita mendengar dan membacakan surah Yasin ayat yang ke-65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kan?
pada hari kiamat nanti dia akan mengunci, dicop, distempel, ataupun ditutup akan mulut-mulut kita yang sering bercakap di dunia. Jadi pada hari akhirat nanti ditutup mulut kita. Yang bercakap apa? Bukan mulut lagi. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap ialah tangan-tangan mereka. Siapa jadi saksi? Saksi anggota kita juga. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Disaksikan oleh kaki-kaki kita terhadap apa yang kita lakukan. Itu dia. Di dunia ini kadang ada CCTV, tapi dalam bilik sendiri-sendiri siapa yang tengok? Kunci bilik. Dalam bilik gelap ataupun terang sendiri-sendiri, tutup semua kunci-kunci sehingga kita buat apa saja, maka anggota kita lah yang akan menjadi saksi. Saksi yang pertama ialah memanglah anggota kaki, kerana kemana saja kita gerak, kaki akan bergerak sekali. Apa yang dilakukan oleh tangan kita? Itu dia. Kalau berhadapan orang bercakap macam ustaz bercakap, takut juga kita bercakap ini, ya. Apalagi kalau bercakap sekarang ini ramai saksi, apalagi melalui media sosial dan sebagainya, ya. Maka sudah pasti berdasarkan kepada surah Yasin yang kita baca mungkin setiap Jumaat ataupun setiap pagi dan petang, bahawa mengingatkan kepada kita bahawa hari akhirat nanti akan bercakap anggota kita, bukan lagi mulut terhadap apa yang kita lakukan. Maka sudah pasti kita dalam anggota kita ada 7 anggota yang zahir, bermula dengan mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima faraj kita, kemaluan kita, dan yang keenam 2 tangan, dan yang ketujuh 2 kaki. Maka pada hari ini dihuraikan yang pertama dahulu, iaitu menyatakan mata. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya supaya berdalil engkau dengan dia di atas adanya Allah Subhanahu wa taala dan atas keesaan dan atas kekuasaannya. Itu dia, nak menunjukkan bahawa mata ini tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat faedah-faedah, manfaat-manfaat apa untuk hari akhirat kita dengan mata, kan? Dengan sebab mata kita boleh belajar, dengan sebab mata kita boleh menulis, dengan sebab mata kita boleh baca Quran, dengan sebab mata kita boleh mengenal guru, dengan sebab mata kita boleh mengenal segala cakrawala ini, langit, bumi, dan isinya. Dengan itu kita akan berfikir bahawa mesti ada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya kita boleh bekerja dengan mata, kita boleh memandu dengan mata, kita boleh memakai baju, menutup aurat, menolong fakir miskin dan lain sebagainya. Maka mata melihat betapa sedihnya mereka yang tidak yang tidak mempunyai duit, tidak mempunyai makan, minum dan sebagainya. Maka disuruh renung, disuruh fikir. Dengan mata kita ini, kita lihat dulu, kasihan, kita tengok di Palestin kasihan, di Burma kasihan, di merata tempat. Maka mata kita disuruh lihat dan kita fikir dan kita kena menolong mereka. Maka itulah faedah mata. Di samping kita boleh belajar daripada Abata, ABC dan seterusnya, melihat akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mata ini banyak faedahnya. Malah kita pandang ibu bapa kita dengan mata, dapat pahala ibadah. Kita pandang Kaabah, dapat 20 rahmat. Ini contohnya kan, pada Kaabah disebut bagi mereka yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah, kan, pada Kaabah diturunkan 120 rahmat. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang salat, 20 rahmat bagi orang yang pandang aja Kaabah, dapat rahmat 20. Masya Allah. Jadi yang pakai wheelchair, yang lumpuh dan sebagainya, duduk aja dekat tangga ataupun dekat wheelchair, pandang Kaabah, dapat pahala 20 rahmat. Masya Allah. Pandang ibu bapa kita dengan penuh kasih sayang, inilah ibadah. Pandang ke langit, macam mana besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegunaan mata. Jangan dipandang tempat-tempat yang tak baik. Disuruh pandang ke laut, air laut macam mana gelombangnya, tapi bukan dengan mata dipandang orang yang sedang mandi di laut, yang mendedahkan aurat di laut. Jangan pandang itu. Ini salah guna, ya. Itu dia tuan-tuan. Dan juga kita melihat dengan mata itu apa dia?
ke langit. Ke langit kita lihat, Masya Allah. Di langit ada cahaya matahari, ada bulan, ada bintang. Masya Allah. Ada Abil. Tuan-tuan, puan-puan, ini ada siapa dia ni? Kak Rahmah, Kak Ruqyah, Yusuf, Kak Hidayah, Kak Nurain, Kak Alimah, Kak Harisah dan sebagainya yang lain-lainnya. Ada bayabil bulan tak? Ada bayabil cahaya matahari? Ada bayabil bintang? Tak kan? Tapi coba tak bayabil api kita ni. Start sebulan, 2 bulan. Bulan ketiga terus dibagi bil warna merah. Tak bayar juga dipotong. Betul? Sekarang, coba kita pandang, coba kita lihat. Pernah tak kita tak pernah bayar pun bil cahaya matahari yang hari-hari kita berjalan dengan cahaya matahari. Malam dengan cahaya bulan, bintang dan sebagainya. Tak pernah kita bayar, tapi pernah dipotong tak? Matahari tak keluar, bulan tak keluar, bintang tak keluar. Tak pernah kan? Betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka kita renung dengan mata kita ini, ya. Itu dia tuan-tuan, akan keesaan, kebesaran, kekuasaan Allah. Dan setengah daripadanya melihat akan Al-Quran. Kita lihat Al-Quran. Satu huruf yang kita lihat, yang kita baca, dapat 10 kebaikan. Mana ada di dunia ini kita baca surat khabar, Newsrat Time, apa lagi, berita harian, utusan dan sebagainya, dapat pahala 10, satu huruf tak. Tetapi Al-Quran, satu huruf kita baca, dapat 10 kebaikan. Itu perlunya mata. Kita lihat Al-Quran. Ya. Dan kita lihat akan jalan kepada masjid. Tengok, lihat jalan ke masjid. Dengannya satu langkah kita langkah ke masjid pula dapat 10 kebaikan. Coba bayangkan. Walaupun pada zaman Nabi ada Abdullah bin Umi Maktum yang dia tak nampak dengan matanya, dia minta izin, dia minta uzur dengan Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak saya minta uzur sebab saya ada mata tapi tak dapat melihat. Boleh tak saya uzur salat, khususnya subuh ataupun yang malam lah. Nabi bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, wahai Abdullah, kamu dengar azan tak? Dengar ya Rasulullah. Kalau dengar azan, pergi. Coba bayangkan, orang buta yang tak nampak pun disuruh pergi suruh ke masjid. Bagaimana nampaknya kalau kita sebagai orang yang celik mata, ada mata terang jelas, boleh guna kereta, boleh guna motor, basikal, jalan kaki, semua nampak, tak pergi. Malu kita dengan Abdullah bin Umi Maktum. Itu dia tuan-tuan. Demikian pula jalan ke tempat menuntut ilmu seumpama tuan-tuan pada pagi ini. Dan setelah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Setengah daripada faedah di mana kita penduduk dunia ni, orang lama di bangsa dunia, penduduk dunia melihat perusahaan, apa yang kita usahakan, tempat kita bekerja dan sebagainya. Dan juga engkau melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Dengan mata kita dapat mengelak lubang, mengelak daripada aksiden, mengelak daripada berlanggar, mengelak daripada melanggar traffic light dan sebagainya kan. Maka dengan mata tengok berapa faedah nikmat mata. Itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Al-Quran, lau ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu nak mengira akan satu pada nikmat Allah Taala, kamu tak mampu mengira akan faedah-faedahnya. Lau ta'uddu nikmatallah, nikmatan tu satu nikmat mata umpamanya. Pada mata itu ada beribu faedah-faedah yang tak mampu dikira, tak mampu dihitung. Itu Allah kata sendiri. Maka guna mata pada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita melihat keagungan kebesaran tadi, bulan, bintang, dan kita melihat Al-Quran, melihat jalan ke masjid, melihat jalan menuntut ke tempat menuntut ilmu. Sehingga kita boleh pergi antara anak kita ke Jerman. Ustaz jaga dah hampir 30 tahun menjaga anak tuan-tuan, anak bangsa ini pergi ke Jerman, pergi ke London, pergi ke merata tempat. Dengan adanya mata yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, balik mereka sudah jadi, ada yang jadi dekan, ada jadi timbalan pengarah, ada jadi menteri dan macam-macam. Itu dia, dengan sebab mata digunakan dan fikiran pujak digunakan. Maka mereka sudah menjadi insan yang berjaya dengan tempat perusahaan mereka, kilang mereka, dan juga tempat pemprosesan makanan, pemprosesan berbagai-bagai untuk apa? Untuk kebaikan kita dan melepaskan daripada menyakiti, dan juga seperti jatuh, berlaga,
aksiden dan sebagainya. Maka itulah faedah mata, tak mampu dikira berapa banyaknya nikmat mata itu, faedahnya yang tak mampu dikira. La tuhsuha, kata Allah, tak mampu dihitung. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Itu dia, kita kena mula mensyukurkan mata kita ni dengan cara bagaimana kita bersyukur adanya mata ni, iaitu memelihara diri daripada melihat benda-benda yang haram. Benda haram mudah saja dalam poket kita, itulah handphone kita kan. Buka-buka nak tengok adik Waliuddin ini, nak tengok Hakim, nak tengok Kak Rahmah, Kak Ruqyah, Kak Hidayah, Kak Nurain, Halimah, Harisah dan lain-lain kan. Tapi dah terlihat benda yang tak sepatutnya. Tengah ceramah Ustaz Husni, timbul pula orang yang mendedahkan aurat, mana dilihat kan. Itu dia. Umpamanya Facebook, Husni Harun tekan dah macam-macam tajuk. Ustaz baru cakap tentang apa, tentang fiqah korban, tentang umrah, tentang kelebihan kita berkorban dan lain sebagainya, dan juga pantang larang tentang korban. Semuanya ada berbagai tajuk. Tekan saja Husni Harun, tiba-tiba tengah tekan Husni Harun, nampaklah kalau yang perempuan dapat nampak pula muncul Serukan, Salman Khan, Amitabh Bachchan. Nampak kalah Ustaz Husni kan. Yang lelaki nampak pula Aishwarya Rai. Macam mana? Oh, mata kita dah tertumpu kepada benda yang lain kan. Sebab apa? Yang menyeronokkan mata. Maka itulah kita tanda syukur terhadap mata. Kenapa pelihara diri daripada benda yang haram? Haram aja tutup. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya, dan juga sahayanya, dan juga yang bukan mahramnya itu, yang mana ya haram kita menikah dan sebagainya, jangan pandang. Kalau dipandang memang semuanya ada kelebihan masing-masing, ada bawah kaki, ada tengah, ada atas, ada macam-macam. Akhirnya kita mengkhayal, akhirnya pikiran kita dah berdosa ya. Dengan sebab mata. Itulah kenapa pepatah disebut, tak ada sini ya, jangan tulis. Daripada mana asalnya lintah, dari sawah turun ke kali. Daripada mana asalnya cinta, dari mata turun ke hati. Itu dia mata. Dan seperti melihat akan yang muda belia, dan seperti melihat akan aurat lelaki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Ini dia, diketuk hati kita ni dengan memelihara anggota zahir yang 7 ini, bermula dengan mata ini. Maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penjagaan ini dalam ayat ini, surah An-Nur. Kita tengok disuruh tundukkan pandangan mata, bukan yang lain, pandangan mata dulu. Sebab tadi pepatah apa dia, daripada mana asalnya cinta, dari mata turun ke hati, maka mata. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nur, tengok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Itu dia, qul, bersabda olehmu, maknanya katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Ini bahasa Jawi lama ya. Oleh kerana itu kita pun baca ni sebagai mengambil keberkatan daripada penulis Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesia, yang mana asalnya kitab ini kitab Jawi, tapi telah ditransliterasi tulisan Jawi ini kepada Rumi oleh Ustazah Nuraimi Abu ni ya. Maka kita pun mengucap terima kasih kepada Ustazah ini, memudahkan tuan-tuan yang mana kita kadang dulu belajar Inggeris, belajar Melayu, tak belajar Jawi. Maka untuk memudahkan, kita telah dialihkan kepada Rumi ini oleh Ustazah Nuraini Abu ya. Jadi bahasa pun bahasa tak berubah dengan bahasa Jawi, bahasa Melayu lama ya. Jadi bersabda olehmu wahai Rasulullah,
Padahal kalau bahasa yang terkini, katakanlah wahai Muhammad. Itu kan kalau kita tengok tafsir yang terbaru. Bahasa lama ni, bersabda olehmu hai Rasulullah. Bagi sekalian beriman. Maknanya kata Allah, wahai Muhammad, kata bagi orang-orang beriman ni. Yaghuddu min absarihim, pejamkan oleh kamu akan mata kamu pada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Disuruh pejam. Maknanya tunduk pandangan bila melihat aurat-aurat yang boleh menyebabkan kita terangsang ataupun bernafsu dan lain sebagainya. Bukan maknanya dalam bahasa kita, kalau kita tengah ramai-ramai orang, kita pejam, kita berjalan, berlanggar pula, lagi bahaya kan. Maknanya tundukkan pandangan, alihkan pandangan kita, mata kita daripada melihat benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah, nafsu, syahwat dan sebagainya. Wa yafadu furujahum, selepas pejamkan oleh kamu akan mata kamu pada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya, niscaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu. Niscaya memelihara mereka itu akan segala faraj, faraj mereka. Maknanya diulang-ulang. Sebab diterjemahkan sesuai dengan nahu dan saraf. Dalam ilmu nahu, dalam ilmu saraf ini dia baris lain dan umpamanya ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul dan sebagainya, semua diterjemah sesuai dengan bahasa Arab. Maka kita pun baca saja dulu, nanti Ustaz akan syarahkan. Maknanya apa ada nak bagi tahu kepada kita, siapa yang memelihara mata, dia akan terpelihara kemaluannya. Sebab daripada mata turun ke hati, hati di-over ke otak, otak disuruh khayal dan sebagainya, akhirnya buat maksiat. Maka bila buat maksiat, biasanya ialah melalui kemaluan, zina, homoseksual, lesbian dan macam-macam, onani, semua itu. Karena kita tak jaga mata. Itulah dalam bahasa Jawinya. Dan suruh olehmu akan memelihara, dengan memelihara faraj mereka, itu niscaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu, maknanya dalika azka lakum. Siapa memelihara mata, siapa yang memelihara kemaluannya, maka itu lebih baik bagi mereka, lebih selamat bagi mereka, lebih tenang bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka, akan dia semacam dengan zahirnya, maka membalas akan mereka itu atasnya. Itu dia. Kalau kita orang moden sekarang ini, siapa yang menundukkan pandangan mata, memelihara akan kemaluannya, itu adalah lebih bersih, lebih suci bagi mereka itu, lebih selamat daripada fitnah, daripada bernafsu, daripada zina, daripada maksiat, perbuatan keji, selamat pada ajak mengajak. Sebab kita dah tak hiraukan, sebab kita menjaga mata, menjaga kemaluan. Maka Allah, innallaha khabirun, Allah maha khabir. Khabir ini maha mengetahui. Bima yasnaun, apa yang kamu lakukan. Orang lain tak tahu dalam bilik gelap, dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam apa nama, kerahasiaan dan sebagainya, kita tak tahu. Maka Allah tahu. Bila Allah tahu, Allah pandang, Allah merakam, dan Allah suruh malaikat rakib dan atid menulis, maka kita rasa beriman kepada para malaikat ini, yang mana ada tugas-tugas malaikat untuk mencatatkan segala perilaku kita yang dilakukan oleh yang anggota zahir dan batin kita ini. Maka sudah pasti kita akan rasa gerun takut untuk melakukan maksiat. Bila takut melakukan maksiat, akhirnya kita kembali kepada melakukan ketaatan. Itulah pentingnya akan intipati yang ada pada ayat ini tentang penjagaan mata ini. Maka dalam ayat yang ke-30 surah An-Nur ini, Allah Subhanahu Wa Taala menumpukan supaya kita pandai-pandai menjaga mata. Pada pandai menjaga mata, akhirnya akan terjagalah akan kemaluan kita. Dan ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Dan pada ayat ini juga ada yang mengajar kita supaya menjaga mata dan menjauhkan maksiat tadi melalui kemaluan kita. Maka adapun mengajar adab
Maka firman-Nya, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, niscaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Maknanya tak halal. Melihat suami isteri boleh. Itulah. Dibolehkan. Malah ketika kita meminang disunatkan kita melihat muka kan. Dan dua tapak tangan. Maknanya ketika melihat pinangan kita supaya kita ada syahwat, ada keinginan dan kesukaan kepada dia apabila kita berkahwin. Tak boleh tak lihat. Sunnahnya melihat supaya kita ada rasa suka. Dah cukup. Cukup sekali. Kemudian nanti selepas ijab kabul baru boleh lihat selalu. Ini malah disunatkan kita berhubungan suami isteri di mana saling berpandangan, saling bercumbuan dan lain sebagainya, itu maklum sendiri. Itu dia. Yang tak boleh di sini dengan yang bukan mahram kita, bukan isteri kita. Itu dia. Iaitu daripada barang yang tiada halal memandangnya kepadanya. Itu dia. Walau bagaimanapun, walaupun suami isteri kita boleh memandang semua, tapi ketika berhubungan, elok kita tutup sedikit, pakai kelambu ke, pakai kain yang menutup aurat kita dan sebagainya. Dan dengan itu perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Maknanya kena berkelakuan yang baik. Ayat yang ke-30 surah An-Nur tadi. Ini huraian, syarahan, tafsiran kepada ayat tadi oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili Al-Indonesi, ini ulama dan mufti negeri Mekah pada zamannya. Itu dia. Dan ramai anak murid beliau daripada Nusantara di awal kitab ini sudah pun dibagi tahu mungkin oleh pengarang sebelum ini. Kalau tak boleh tekan saja siapa anak murid beliau kan. Hebat sangat ulama-ulama besar Nusantara, kebanyakan adalah anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini. Jadi kita balik, kita hendaklah memelihara mata daripada melihat yang haram, dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Ini dengan suami isteri saja kita boleh buat, yang lain tak boleh. Kalau isteri dalam keadaan bulan, maka kita boleh berpuasa. Tak boleh berhubungan dalam bentuk berhubungan badan, tetapi pegang dan sebagainya, bercumbuan dan sebagainya, itu dibolehkan. Itu maklum sendiri, sudah dikursus ketika berkahwin dulu kan. Maka wajib di atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada niscaya ia adalah jahat. Maknanya kalau kita tak menjaga mata, maksud di sini jika tiada apa? Tiada menjaga mata. Tiada menjaga kemaluan. Sebab ayat ini kan suruh jaga dan kemaluan. Ya ghuddu min absarihim, tunduk pandangan mata, wa yahfadhu furujahum, memelihara kemaluan. Maka jika tiada ni, makna jika tiada menundukkan pandangan, jika tiada menjaga kemaluan, adalah ia jahat perangai. Jadi jahat perangai. Na'udzubillahi min zalik. Dan patut ia dimurkai dan disiksa. Sebab tak jaga mata, tak jaga. Itulah kenapa ketika Isra wal Mi'raj Nabi melihat orang yang mandi dalam keadaan mandi air yang terlalu panas daripada apa, Kak Asnah? Daripada nanah kan? Daripada nanah yang mendidih, air mendidih rupanya karena dia berzina dan dibakar keadaan kemaluannya. Na'udzubillah. Itulah disebut dimurkai dan disiksa. Dan adapun memberitahu, maka firman-Nya bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka. Mana lebih bersih. Orang jaga mata, jaga kemaluan, dia bersih daripada dosa dan noda. Itu dia. Dan juga menambahkan bagi mereka, tambah apa? Tambah iman, tambah takwa dan sebagainya. Memberitahu Allah Ta'ala, surat 16 tu, memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan di atas bahwasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu
Keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi memperbanyakkan pekerjaan kebajikan, amal taat, ketakwaan dan sebagainya. Itulah kita sebagai manusia ni, bila banyak taat, maka iman kita bertambah. Bila kurang taat, apalagi buat dosa, maka iman kita sudah turun. Tak sama dengan iman malaikat. Iman malaikat sentiasa stabil. Kita kalau ada amal taat, bulan puasa kuat macam iman kita kan. Kuat tahajud, kuat qiyamul lail, witir ada lagi dan sebagainya. Baca Quran. Bila dah bukan bulan puasa sekarang nak tanya, tak tahulah berapa orang yang sudah mengkhatamkan Quran ni. Kan? Bulan puasa bermula ada yang khatam, ada yang datang masa khatam saja. Tapi sekarang bulan Syawal dah habis. Bulan Syawal patutnya kita khatam sekali. Ingat tak dulu Allah ya rahmah Syarifah Aini kan? Teruja kita. Dia macam mana sibuk, qasidah sana sini dan sebagainya, tapi setiap hari dia tak pernah lupa baca Quran, satu juzuk, setiap bulan dia khatam Quran. Masya Allah. Al-Murhamha wa'afiha wa'fa'anha. Dan dia buktikan bahawa ada anak seorang Ustaz Alif, hafiz Quran. Masya Allah. Dia boleh. Yang sibuk macam mana boleh cetak anak jadi hafiz. Kita tak berapa sibuk. Berapa orang anak kita hafiz, berapa orang cucu kita hafiz. Kita usahalah lepas ini. Itu dia tuan-tuan. Paling kurang kita sendiri baca satu hari paling kurang berapa? Satu juzuk Quran. Setiap bulan khatam. Kan? Sebab Al-Quran ni dianugerahkan Allah Ta'ala 30 juzuk. Hari pun ini dianugerahkan 30 lah. Ada yang 28 bulan apa sekali dan ada yang 31 di cover pada bulan yang lain kan. Maka paling kurang kita baca satu juzuk sehari, Masya Allah. Tak mampu juga paling kurang baca kulhu, 3 kali kulhu dah sekali khatam. Itu tahu hadis kan, hadis Sahih Bukhari itu. Siapa yang baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, seakan-akan dia telah membaca sepertiga Quran. Bermakna kalau 3 kali dah 30 juzuk. Masya Allah. Kita balik pada huraian ayat. Jadi kalau siapa yang tidak menjaga mata, tidak menjaga kemaluan, maka dia dimurkai, disiksa, na'udzubillah. Siksa ini kadang-kadang bukan di hari akhirat saja, di dunia pun dah nampak sakit siplisnya, sakit dekat kemaluannya, dan macam-macam lagi, na'udzubillah. Oleh kerana itulah kita yang dah terlajak ini banyak-banyak bertaubat. Nabi tak berdosa. Nabi diberikan title maksum. Apa dia maksum? Terpelihara pada dosa. Nabi terpelihara dosa, tak buat dosa. Beristighfar dan bertobat kepada Allah 70 hingga 100 kali setiap hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh kita istighfar ramai-ramai? Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Paling kurang astagfirullahaladzim. Kan? Itu disebut istighfar saghir, yang kecil, yang ringkas. Yang sederhana, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yang sederhana. Kemudian ada istighfar pula disebut istighfar yang azim, yang besar. Ada dengar? Ini telah diajarkan dalam mimpi oleh Rasulullah kepada Sayyidi Ahmad bin Idris. Namanya istighfar kabir. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Itu yang biasa. Ha? Yang azim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarad dunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wad dunubi wal atham wa min kulli dhanbin adznabtuhu 'amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha da'iman abadan sarmada min adz-dzambi alladzi a'lamu min adz-dzambi alladzi la a'lam adada ma ahata bil ilmu ahsahul kitab wa khatal qalamu adada ma awjadatul qudra wa khassasatul iradah wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamali wa kamali wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Saya baca laju sebab tu disebut kabir panjang. Ini sanad kami ketika mengaji istighfar bersama Datuk Syekh Muhammad Fuad. Kemudian ada dalam hadis lagi, hadis Sahih Bukhari, Muslim, Sayyidul Istighfar, tahu kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika masata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Jadi istighfar ini kena hafal. Kalau tak hafal pun photostat tampal dekat depan sajadah tu. Dekat dinding depan sajadah, lepas pada salam baca. Lama-lama boleh hafal. Itulah kerja kita hari-hari, ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita masa muda banyak dosa dulu. Kita tak sedar tak sedar banyak dosa kan. Dosa dengan pakwa, dengan makwa dan lain sebagainya kan. Maka sekarang kita bertobat. Dan hikmah orang bertobat, at-taibu anidz dzambi kama la dzambala. Orang bertobat pada dosa seakan-akan tak berdosa lagi. Itu dia. Maknanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kita istighfar banyak-banyak, ya. Di samping melakukan amal-amal kebajikan. Jadi kita balik. Jadi adalah ia jahat perangai dan patut dimurkai dan disiksa bagi mereka yang buat jahat. Maka kalau kita dah sedar, dah insaf, bertaubat, banyak istighfar. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan di atas bahwasanya, ini masih huraian tafsiran pada ayat tadi. Surah An-Nur ayat 30 tadi. Bahwasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab ia membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Itu dia. Jadi bila kita dah memelihara mata, memelihara kemaluan, sudah tentu kita akan mudah melakukan kebaikan, amal taat, ketakwaan dan sebagainya. Tapi kalau tak jaga mata, asyik sibuk dengan Facebook, dengan tengok benda tu je, dengan bersembang, video call dengan si dia saja dan sebagainya. Bila nak buat kebajikan, bila nak buat amal ketaatan, habis masa, sepanjang hari, sepanjang masa asyik bergayut, berdating, na'udzubillah min zalik. Akhirnya ajak jumpa, dah buat dosa. Bila nak buat amal taat? Takut masa pergi dah berlanggar kereta, masuk hospital, ada yang mati dan sebagainya. Bila kita bertobat, bila kita buat amal kebaikan, na'udzubillah min zalik, kita berlindung dengan Allah pada yang demikian. Dan ada pun menakutkan tadi benda-benda yang diberitahu tentang amal-amal kebajikan. Adapun ada ayat tadi yang menakutkan, apa dia firman-Nya, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui dia akan zahirnya. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui yang zahir dan batin. Kita nak sembunyi dengan manusia, Allah lagi maha mengetahui dengan jelas dan terang. So tak boleh lari dengan Allah Ta'ala, ya. Maka selagi membalas ia akan dia, jika ada yang baik, niscaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada yang kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Maka inilah huraian kepada ayat tadi, ya. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang haram. Kita biasa mencuri harta kan? Curi harta, curi barang, curi benda dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya hari-hari mencuri. Mata kita yang mencuri bila melihat benda yang haram. Tapi dalam live macam ni kita memandang ini tidak mengapa.
Karena ada beberapa tempat yang kita boleh memandang. Yang pertama, boleh memandang guru kita. Guru boleh memandang anak murid. Itu dia. Kemudian boleh memandang tadi ketika meminang. Kemudian boleh memandang ketika beli barang supaya kita tahu tuannya kalau barang rosak boleh mengembalikan. Boleh memandang orang ketika kesalahan perbicaraan di mahkamah. Jadi ada tempat-tempat yang boleh kita memandang. Yang tak berkenaan tak perlu. Itulah dia nak menunjukkan bahawa betapa hukum hakam dan ilmu ini perlu dituntut supaya kita faham. Jadi ayat ini nak menunjukkan bahawa Allah mengetahui akan khianat mata kita, iaitu mencuri, oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Bermakna mata kita mencuri. Tak mencuri harta pun, tak mencuri barang pun. Tapi mata kita dikira mencuri kerana melihat benda yang haram. Takut mata kita hari-hari mencuri. Mencuri apa? Melihat video-video Facebook yang haram dan sebagainya, yang mendedahkan aurat dan sebagainya, kan begitu banyak sekali. Tak payah macam dulu mungkin budak-budak dia pergi ke wayang, dia beli video, tengok senyap-senyap dengan kawan. Sekarang di tangan kita, dalam poket kita, itulah melalui handphone. Maka jaga jangan sampai kita hari-hari mata kita mencuri dengan melihat benda yang haram. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Allah tahu apa dalam hati kita, keinginan kita. Ini nak WhatsApp si bulan lah, dia cantik, dia pun sengih-sengih dengan aku macam nak aja dalam hati, kan? Baru rancangan. Kalau dibuat dah terus kejahatan yang bermula daripada mata dan dibisik ke hati lalu dipanggil. Apalagi kalau buat dah melakukan perkara yang jahat. Dan Allah juga mengetahui cita-cita mengerjakan kebajikan. Oh, baguslah. Orang itu berkorban, aku pun nak berkorban lah. Aku dah lambat di surau aku, di masjid aku ni 900 dah penuh. Aku pun duit tak banyak. Aku cari di Kamboja je lah. Ada izi kurban, ada macam-macam. Ada 299 dan sebagainya. Ataupun Ustazah Bayah, Ustaz Akashah ada buat 299 bertulis, kan. Aku cari situ je lah. Itu yang ada duit tahun ini. Contohnya, kan. Ambak bercita-cita, kemudian cari nombor akaun, cari WhatsApp nombor, bagi tahu saya berkorban dengan Ustaz, tolong uruskan pada tahun ini. Itu dia contohnya, kan. Dah buat kebajikan. Dan sabda Rasulullah SAW, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, wa man tarakaha adakahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Itu sabda Nabi, artinya bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakannya. Maka barang siapa meninggalkan ia kerana takut akan Allah Ta'ala, niscaya memperasakan ia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia. Itu dia panjangkan bahasa Jawi lama. Bahasa kita ni bahawa sesungguhnya pandangan kepada aurat perempuan merupakan apa, tuan-tuan dan puan? Merupakan busur yang beracun ataupun panah yang beracun daripada panah-panah iblis dan syaitan. Demikian pula sebaliknya, memandang kepada body base lelaki-lelaki adalah yang mana lelaki-lelaki buka aurat tengah mandi dan sebagainya, tengah main sukan dan sebagainya, kan. Yang tadi kita kadang lelaki saja yang salah, tidak perempuan. Perempuan pun ada melihat dengan syahwat akan body seorang lelaki yang sodo kononnya dan sebagainya, juga berdosa, juga mafhum mukhalafah, merupakan anak panah yang beracun daripada anak panah iblis juga, ya. Maka barang siapa meninggalkan ia kerana takut akan Allah Ta'ala, niscaya memperasakan ia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah.
akan mendapati halawatul iman. Iman kita manis, iman kita mantap, ibadah kita tenang apabila kita menjaga pandangan mata itu tadi. Itu dia. Nak menunjukkan bahawa betapa sabdaan Nabi, panduan Nabi untuk memberi tunjuk ajar kepada kita sebagai umatnya supaya kita selamat daripada iblis. Kerana iblis ni ada hari-hari melihat kita, kita tak dapat melihat dia kan. Maka kita hendaklah menjauhkan perkara yang haram. Seterusnya menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli bani adam hadduhu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nadaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu warijlani tazniyani wazinahuma sebelah pasal berikutnya wazinahuma al-masyu wal famu yazni wazinahu at-taqbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju au yukadzibuhu. Itu dia hadis ini diceritakan oleh Imam Al-Hakim. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Semua kita ada bahagian. Ada habuan zina. Maknanya semua anggota kita. Apa dia? Maka dua mata itu berzina keduanya. Mata kita berzina juga. Tadi mata kita mencuri. Sekarang berzina pula. Macam mana disebut mata berzina? Dan zina kedua mata itulah memandang kepada barang yang tidak harus dipandang. Itu dia. Zina mata pula. Dan yang kedua tangan juga ada habuan berzina keduanya. Macam mana tu? Dan zina keduanya menampar akan yang dilarang, menamparnya. Tengok. Menampar, memegang. Itu bahasa lama. Maknanya, apa dia? Maknanya kita memegangnya, memandangnya, nak menunjukkan bahawa pandangan nafsu, pandangan pegangan nafsu dan sebagainya yang menimbulkan keseronokan syahwat dan sebagainya semuanya habuan zina. Dan kedua kaki berzina juga keduanya. Kaki pun ada hubungan, ada habuan zina. Macam mana? Dan zina kedua kaki itu berjalan kepada tempat yang haram. Pergi temu janji. Walaupun dia tak berjalan dalam arti kata jalan yang biasa melalui kereta lah. Sampai ke tempat itu kan kena berjalan juga, kena naik, turun dan sebagainya. Juga dapat habuan zina, na'udzubillah. Dan bermula mulut itu berzina juga. Mulut pula ada habuan zina. Apa dia tu? Dan zinanya ialah mengucup akan yang tiada halal dikucup. Bercumbu-cumbuan. Bila bercumbu juga atau mengucup, maka dah mulut kita dah ada habuan zina. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-citakan ia. Maknanya hati juga ada habuan zina kerana cita-cita nak sentuh dia, nak khayal pada dia dan sebagainya. Bermakna zina juga hati kita. Na'udzubillah. Dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu. Ini dah dahsyat lagi. Apalagi dah buat. Tapi ada cita-cita fikiran aja dah fikiran kita, fikiran zina. Atau mendustakan ia akan dia dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Dia orang ada iman, dia boleh tegah. Orang tak ada iman, mungkin dia khayal. Bila dia khayal, dengan dalam-dalam, di hati seakan-akan orang itu ada di depan kita, lalu dia bernafsu dengannya, maka akhirnya dia beronani dan seumpama dengannya, maka inilah dia zina. Setiap anggota tubuh badan kita, dalaman dan luaran. Na'udzubillah. Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim, Imam Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahwasanya asal bagi zina faras itu dua mata. Itulah yang kita punya pepatah tadi. Asalnya daripada mata, jadi jatuh ke fikiran arahkan anggota sehingga bertemu dan sebagainya.
Itulah yang balik kepada kata-kata orang Melayu dulu kan, daripada mana asalnya cinta, dari mata turun ke hati, hati di offer lagi ke fikiran, fikiran suruh offer lagi ke tangan, tangan suruh call, suruh video call, mulut suruh cakap, suruh ajak dan lain sebagainya, akhirnya bertemu, akhirnya berzina. Ya, na'udzubillah. Itulah pepatah Arab ada disebut, mula-mula apa dia? Mula dia salam. Lepas salam, kalam. Mula-mula senyumlah. Dalam pepatah Arab, fabtasama, fasalama, fa fatakallama, waliqa. Dia kata mula senyum, kemudian bagi salam, kemudian ingin nak berjumpa, dan akhirnya berzina, na'udzubillah. Jadi dia, dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, niscaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maka bermula kaki itu adalah menanti-nantikan baginya akan berjalan ke dalam kebun syurga dan mahligainya. Itu dia kegunaan kaki kita pergi ke masjid, pergi masjid itu sebagai taman-taman syurga di dunia. Sebab ada kuliah, kan ada zikir dan sebagainya. Dan adapun tangan itu maka dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buahan syurga dan meminumnya, seperti itulah segala anggota yang lain. Jadi kalau boleh kita nak kutip, nak peti akan buah-buah syurga yang akan kita minum, yang kita akan kita makan dan sebagainya melalui tangan kita itu nanti, ya. Maka di antara tanaman syurga itu banyak kita sebut apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah dua pokok. Ada hadis lagi riwayat Muslim juga oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi kita, supaya disampaikan kepada umat Nabi kan, baca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dah satu pokok juga. Dah tiga pokok. Begitulah seterusnya, ya. Kita banyak menanam pokok, yang pokok itu kita akan tumbuh nanti, buahnya pula nanti akan kita makan, dan daunnya akan kita naungi, kita main, kita naik dan sebagainya, tidak ada duri, tidak ada kerangga, dan sebagainya. Masya Allah, nikmat syurga. Dan apa yang kita inginkan datang ke depan, ngap, itu nikmat syurga. Ada tak di dunia? Saya nak buah apple, datang buah apple ke depan, ngap terus, ada? Tak ada. Di sana mimma yashtahun, apa yang kita inginkan, ya, datang dan terus ngap. Masya Allah, ya. Maka mata hanya sahaja ia karena memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Itulah maknanya nak diceritakan bahawa kita akan melihat kekasih kita yang sebenarnya. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling lazat daripada segala yang lazat yang ada dalam syurga. Sedang disebut dalam hadis kan, farhatan, di mana ada dua kegembiraan bagi orang berpuasa. Lisa'im farhatan, bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika berbuka puasa ataupun ketika hari raya. Kegembiraan kedua apabila melihat dan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam syurga. Masya Allah, ya. Itu nak disebut, biarlah mata kita akan melihat Allah dalam syurga nanti. Dan tiada di dalam negeri dunia dan tiada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan, iaitu, Masya Allah. Coba bayangkan kalau di dunia saja, ketika kita dah meminang cantiknya, calon aku dua-dua cantik, yang perempuan cantik, yang lelaki pun handsome, menurut kita lah. Dia ukuran kita, bukan ukuran dunia. Bila dari Kabul, Masya Allah, betul lebih cantik daripada apa yang aku lihat. Macam mana happy, gembira. Kalau boleh, jangan siang-siang, biar malam sentiasa. Ada pengalaman kan? Itu dia. Nak menikmati, nak cerita apa semua, tak habis-habis, dengan kekasih kita. Coba bayangkan, nikmat yang paling besar dalam syurga ialah melihat Allah dengan mata kepala kita. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti bagi akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga pelihara. Maknanya pelihara dengan sebaik-baiknya mata kita.
dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia mata kita ini. Dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Itu dia. Ya. Bab mata tu panjang huraian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Jadi kita buka dulu ni dah 1 jam dah Ustaz cakap soal jawab sikit. Tanyalah apa saja yang nak soal. Mudah-mudahan kita ada 2 hala. Jadi tak rasa boring, tak rasa mengantuk. Silakan tuan-tuan dan puan nak soal. Setengah jam lagi ni silakan. Silakan Kak Hasnah nak tanya, silakan. Yang lainnya Kak Rahmah pun boleh tanya, Kak Rukiah. Atau Hakim nak tambah ke apa-apa? Di bawah ni ada Kak Juwairia, Efarina, Kak Fatimah, Kak Nelly, Siti Nur Aisyah, Rahimah. Boleh soal. Berapa kita ada hari ini? Kak Kamisah, Kak Fuzia, Kak Alisha, Rina dan juga Abdul Aziz, Roslina, Zaitun, Siti, Ina, Salbiah. Silakan. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Janeli. Saya bukan nak tanya Ustaz. Hanya nak mohon pencerahan. Ustaz. Boleh tak kongsi ilmu sihir tu? Boleh Ustaz hantar tu kepada Ustaz Wali. Kami nak photostat lah, nak menghafal pula. Halo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan, sorry. Maaf Ustaz. Baik. Tadi saya nak minta tolong Ustaz yang maklumat tentang istighfar kabir tu. Boleh Ustaz bagi information tu kepada Ustaz Wali supaya kami nak photostat dan boleh. mengamalnya. Ustaz bagi PDF nanti ke Ustaz Wali. Nanti betul. di send kepada semua. Baik. InsyaAllah. Okey. Itu kemudian. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Okey, yang lain-lainnya. Ada soalan yang lain? Kita ada 29 orang ya. Baik. Ada soalan-soalan lain? Silakan. Hakim nak tambah ke? Mana tahu ada hurai-hurai Ustaz yang silap ke? Silakan. Sambil minum. Ustaz minum kopi. Saya nak tanya Ustaz, macam mana caranya untuk kita berdamai dengan takdir? Macam mana caranya untuk berdamai dengan? Takdir. Dengan takdir. Bagus. Kita kena redha dengan qada qadar Allah. Itu dia, bukan kita berdamai. Kita redha dengan qada Allah Ta'ala dan kita kena fikir bahawa di sebalik qada qadar Allah Ta'ala itu ada hikmah yang besar. Itulah kenapa kita banyak berdoa, kerana kita tidak tahu takdir. Allah dah takdirkan kita umur, rezeki, jodoh dan lain sebagainya. Kadang sebahagiannya sudah diberi, sebahagiannya belum. Mungkin ada sebahagian orang mungkin kita belajar sama, sekolah sama, universiti sama, kan? Kadang takdir tempat pekerjaan lain-lain, takdir rezeki lain-lain. Ada hikmah. Mungkin kalau kita dibagi, kadang ada orang tak dibagi anak, kan? Dah kahwin, sekali kahwin dengan kawan-kawan dah 6 anak, kita satu pun tidak. Ada hikmah. Mungkin kalau Allah bagi kepada kita, kita mungkin belum siap untuk menjaganya. Itu dia.
Yang jelas kita kena reda semua kata-kata Allah Ta'ala, ada hikmah di sebalik takdir tersebut. Yang jelas rukun iman itu mesti dalam rukun iman yang kelima itu beriman kepada qada qadar. Yang keenam baru beriman kepada hari akhirat kan. Maka kita kena reda. Tak boleh tak reda. Ciri-ciri orang beriman dan rukun iman. Jadi banyak kita berdoa tadi. Karena kita tak tahu takdir. Bila berdoa, lama-lama Allah akan bagi. Sebab Allah berjanji, siapa yang berdoa pasti aku akan beri. Dan siapa yang berdoa denganku, aku dekat dengannya. Itu dia. Itu jawapan ringkas lah. Lain-lain? Soal aja, soal. Apa saja. Sama ada berkenaan dengan apa yang kita mengaji, tak mengaji. Ataupun ada persoalan diri tanya contoh pada orang lain pun boleh. Semuanya boleh. Supaya kita nak beramal dalam hidup ni, nak mengisi dunia ini dah di penghujung. Penuh dengan ujian, cabaran, fitnah dan sebagainya kan. Di samping pada itu, hari-hari kita jangan lupa baca surah Al-Kahfi paling kurang 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir. Hari Jumaat masih khatam ayat 1 hingga 110. Itu je hari-hari, insya-Allah kita akan bahagia. Okay, lain-lain? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, masa kita salat subuh tu kan, macam kita terlupa doa kunut, tapi masa kita dah tahiyat tu kita teringat. Macam mana Ustaz, kita bangun ke atau kita... Tak payah. Sebab hukum kunut itu ialah sunat ab'ad menurut Imam Syafi'i. Jadi mana-mana yang sunat ab'ad itu kita dah terlajak, umpamanya kunut, dah sampai kepada tahiyat, tak payah bangkit semula. Ataupun sudah rukuk. Sebelum tahiyat pun, sudah rukuk pun tak payah bangkit. Sebelum rukuk, maknanya pada i'tidal aja, masa nak turun, baru nak turun teringat belum rukuk, itu boleh. Tapi kalau dah paras rukuk, tak payah, teruskan aja. Cuma di ujung nanti, sebelum salam, sujud sahwi. 2 kali itu saja. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Lain-lain? Banyak kan? Waalaikumsalam. Ya, Kak Asna. Ni macam soalan tadi, katalah kita teringat nak sujud sahwi masa tahiyat akhir tu. Betul. Lepas tu, ya Allah Akbar. Bila Sujud dah sahwi pun lupa. salam tu, terlupa juga nak sujud sahwi. Tak apa, ini dimaafkan. Dan tidak mengapa. Tu lebihkan zikir, nanti kan istighfar, kemudian tasbih, tahmid, takbir 33 kali itu, insya-Allah diampunkan dosa, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Maknanya dosa kecil lah. Okey, bagus. Terima kasih Kak Asna. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya lagi. Kalau macam seorang tu aksiden kan, macam tangan dia macam ada simin tu kan, dia macam masa wuduk tu yang simin tu ketayamum ke atau macam mana? Okey, bagus. Itulah kita pada dasarnya yang pertama sekali kita kalau ada ilmu fiqah, dalam fiqah disebut orang yang macam ni disebut sahibul jabirah. Dalam Al-Ghayah wa Taqrib disebut sahibul jabirah. Sebelum dia disemen, eloknya kalau boleh kena air dan tak teruk sangat, dia wuduk dulu. Lepas wuduk baru disemen. Itu pada dasarnya. Maka bila sampai waktu untuk solat dan nak wuduk, dia hanya gosok di atas semen tersebut. Sudah sah. Tetapi sekarang kita dah terlajak, ilmu tak ada. Dah insiden, tak ingat pun nak wuduk, tak ada ilmu pun. Sampai di hospital, disemen terus kan. Maka pada anggota wuduk yang disemen itu, kita bolehlah gosok di atas itu. Cuman menggantikan dia kena tayammum sekali lagi selepas itu untuk anggota tersebut. Tayammum, debu tayammum ada dijual di area tempat jual barangan-barangan umrah. Di kedai ustaz pun ada, di Ampang, letus Ampang ada, letus Ceras ada, bagian herba. Tapi kios-kios lah, kios-kios maknanya kalau di area Ceras satu saja bagian herba, kosmetik, jamu-jamu, di situ ada debu tayammum. Ataupun di letus Ampang, depan secret recipe, depan T-Life yang pertama sekali itu, daripada arah masuk
memang ada nampaklah macam kosmetik, jamu-jamu, di situ ada serbu tayamum. Tak Sajalah Ustaz, perkenalan. Tak Ustaz, dia sekarang dah ambil wuduk macam biasa. Mana yang kena simen tu kena tayamum kami kau macam mana? Yang semen itu boleh kita air juga, cuman karena patutnya di dalam kena kan. Jadi menggantikan satu anggota itu yang tak kena wudu kerana kita tak ada ilmu dulu, sekarang dah ada ilmu, maka tayamum secara keseluruhan semua, bukan dekat lengan itu saja, ya. Di tayamum kedua anggota saja aku buat tayamum untuk membolehkan salat, kerana anggota wudu akan ada 6, fardu wudu ada 6, 4 anggota, yang satu niat, yang satu lagi tertib kan. Jadi wudu kita kena basuh muka, kan. Kemudian kena basuh tangan hingga ke siku, dah 2. Kemudian kena basuh kepala, kemudian kaki, itu yang wajib lah kan. Jadi lengan ini adalah anggota daripada wudu. Kita patutnya di dalam, bukan semen. Oleh kerana kita baru dapat ilmu, tetap basuhlah di atas semen sebagai wudu, tapi untuk melengkapkan supaya dalam fiqh disuruh mana anggota-anggota yang tak terkena air maka disuruh taimum. Di taimumnya 2 anggota saja aku buat taimum untuk menggantikan basuhan lengan tu kan. Tapi kita sebut saja aku buat taimum untuk membolehkan solat. Ya. Di sini sekali. Lepas tu ambil lagi debu sekali lagi, basuh daripada tangan ini ke siku. Kemudian cara taimum boleh tengoklah. Buka lah baju kita yang bertutup lengan, ya. Tapi tak perlu ambil wudu Ustaz ya? Wudu macam biasa untuk anggota yang lain. Oh, kena juga Dan mana 2 kali kuat dah. dengan saja. Mana 2 kali lah wudu biasa dengan tayamum betul. tu. Dan tayamum 2 kali, betul. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Lain-lain? Anda sudah hidup bila kita soal, jadi nampak hidup. Orang kawan-kawan yang tak tahu pun sudah tahu kan. Itu pentingnya kita soal jawab setengah jam. Silakan soalan lain. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ya, baik. Untuk solat subuh, misalnya solat di surau atau masjid secara berjemaah, misalnya kita baru nak masuk rakaat kedua, Ustaz, imam dah baca doa kunut, so kita ikuti juga doa kunut dengan imam. Betul. So bila imam dengan jemaah dah ucap salam, kita kanan kiri kita bangkit. So kita kena buat 2 rakaat ambil semula kan Ustaz? Betul, lengkapkan. Maknanya kita jangan salam. Bila dah salam, imam ke kanan dan ke kiri, kita pun bangkit. Bangkit kita itu dah baru dikira rakaat yang pertama. Maknanya lengkapkanlah 2 rakaat macam biasa. Ya, macam biasa. Baik. Dapat pahala jamaah juga. Yang penting belum salam imam, kita ikut saja. Hatta sebelum imam salam tahiyat akhir, ikut juga. Jangan tunggu salam. Ikut supaya dapat pahala berjamaah. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Lain-lain soalan? Kalau tak ada soalan, kita baca sikit lagi kitab ke? Dalam 15 minit lagi? Okey, buka kitab lagi. Sikit. Okey, pasal yang kedua. Pada menyatakan telinga. Jadi yang pertama, pasal pertama tadi tentang mata. Pasal yang kedua, pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahwasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Yang bangsa dunia, maknanya bangsa dunia kita lah, manusia ni. Dan beberapa faedah bangsa akhirat. Bangsa akhirat, maknanya kita bangsa di dunia dan akhirat, kerana telinga kita guna di dunia. Di hari akhirat nanti pun kita akan menggunakan telinga. Ya. Maka setengah daripada segala faedah yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang dia dengar,
dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat mendengar ia akan Al-Quran. Maknanya telinga itu kita guna di hari akhirat nanti untuk faedah akhirat. Itulah dengan kita mendengar Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan segala ilmu yang memberi manfaat. Itu dia. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Karena kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Itu dia. Yang lihat banyak di dunia, yang dengar banyak faedah untuk hari akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Sebab tuli tak dapat mendengar. Jadi yang faedah yang paling besar sekali, yang lebih sempurna ialah orang buta. Malah orang buta boleh seperti Abdullah bin Ummi Maktum kan, boleh pergi ke masjid walaupun jauh. Malah Nabi kata sekiranya kamu mampu tahu akan kelebihan salat isyak dan subuh, dia akan pergi walaupun dengan cara merangkak. Apa maksud merangkak? Walaupun dia seorang yang cacat, kena pergi juga. Walaupun dalam keadaan malam dan awal pagi iaitu subuh. Itulah pahala yang ada pada salat tersebut. Jadi mendengar kelebihan-kelebihan ini dia akan bersemangat, bermotivasi. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu melihat memelihara dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat dan mengadu domba lah tu. Dan segala perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah, dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah, dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan atau mendengar seumpama serunai itu, kerana perkataan itu menyalahi ia akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengaran ataupun pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu, berkongsi, ia akan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Dan lagi pula bahwasanya mendengar perkataan yang sia-sia, keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Itu disebut maknanya orang tidak menjaga telinga, dan orang yang yang berkata, maknanya mendengar dan berkata, dua-dua itu kongsi dosa, maknanya yang sudah tentu yang membuka lagu itu tadi tangan kan, kemudian didengar, kemudian ajak orang lain dikongsi, maka haram itu sama-sama berkongsi. Maka perkataan kita, pendengaran kita semuanya jadi sia-sia. Dan yang satu lagi akan mendatangkan was-was dalam hati. Kalau kita dengar benda-benda yang melalaikan tadi, daripada gendang, daripada serunai dan sebagainya, itu akan jadi lalai hati kita. Patutnya kita dengar lagu Al-Quran, ada taranum, ada macam-macam irama kan lebih tenang daripada kita mendengar gitar dan sebagainya kan, yang sekarang ini sebagian mereka menghalalkan. Maka jangan kamu terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka itu. Kita nak menuju Allah Ta'ala, apalagi kita ni dah di hujung dunia, nak kiamat dan sebagainya ni kan, maka kita banyakkanlah mendengar Quran dengan pendengaran kita. Dan diketahui olehmu bahwasanya perkataan yang dia dengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Bab makanan, kita dengar bahagian ubat-ubatan kan, ada yang manfaat lah, ubat-ubat kita yang sakit lutut, kena dengar juga apa doktor cakap, jangan tak dengar. Sekarang kan ada ubat-ubat kadang kita tak perlu beli, ada dekat belakang rumah kita. Ada dengar Dr. Nurdin. Dr. Nurdin kata di belakang rumah kita ada daun moringa tu kan.
ambil, buat test. Dengar, amalkan. Baru tengok. Bulan depan tak ada lagi yang nama God. Kak Hasnah gagah aja berjalan. Tak ada agak God. Selepas dengar ucapan Ustaz Husni. Ustaz Husni dengar daripada Dr. Nordin. Dia amalkan. Oh, Masya Allah. Betul lah. Ini manfaat dah. Ya. Ada yang mudarat. Yang kita dengar yang mudarat dan sebagainya yang tidak baik lah. Dan setengahnya penawar. Itulah penawar tadi jadi ubat. Dan setengahnya jadi racun. Jadi semua kita dengar yang diracun, kita jauhkan. Yang jadi penawar, kita amalkan. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Tengok, dalam perut akan dibuang oleh toksin, najis dan sebagainya. Tapi yang kita dengar kesannya, Masya Allah. Itulah kita didik anak, kan? Walaupun dia duduk di belakang kereta, kita antar anak, cucu dan sebagainya. Adik, jangan nakal-nakal, ya. Di sekolah nanti kena duduk di hadapan guru, tulis dan belajar dengan cikgu tahu. Dah, jangan panjang-panjang dengan ceramah. Bagi nasihat. Didengar, diamalkan. Ya. Begitulah seterusnya. Ya. Jadi, berkekalannya apa yang didengar dalam telinga dibanding cepatnya hilang daripada dalam perut. Karena makanan itu hilang, ia daripada dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang berkekalan di dalam perut beberapa hari kemudian hilang ia dengan makan pencair julap ataupun apa nama disebut kan ada cuka apple apa semua kan. Ini untuk menghilangkan segala apa yang ada dalam perut tu, kadang toksit maka sebaik-baik makanan kata Nabi ialah apa nama khal itu macam cuka lah ya. Jadi lepas makan macam-macam lemang, rendang dan sebagainya, lepas tu gosok-gosok perut kan. Macam mana nak hilang, terlalu sedap pula. Dah lemang pula ni dia punya lemang viral, makan lebih, sakit perut lepas tu. So macam mana nak membuangnya? Makanlah cuka ya. Tunggu sejam akan buang semua dan kita akan sedap perut semula ya. Disebut makanan. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia dalam hati seumur hidup. Itulah. Jangan menyentuh perasaan orang, mencaci orang, mengumpat dan sebagainya, sebab dia kesan lama. Maka jika ada perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Itulah kenapa fitnah itu ada dua bentuk disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Asyaddu. Satu lagi ayat Quran, al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dahsyat dan besar. Oleh kerana itulah, sebab fitnah itu mendatangkan kesan yang mendalam, lama. Sampai anak cucu cicit ingat, jadi dia pun dengki pada orang itu kerana adalah memfitnahnya. Maka jangan mendatangkan fitnah dalam hidup. Sebab kesannya lah lama. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Seperti mana Allah berfirman, telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahwasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat nanti. Surah Al-Isra ayat 36. Wallahu a'lam. Dah 2 bab kita baca. Dah cukup. Soalan lagi 5 minit lagi ni. Silakan. Ini Ustaz tadi minum kopi kan. Sekarang supaya kopi itu tidak jadi racun apa semua, minum khol ni, cuka. Silakan tuan-tuan, ada soalan 5 minit lagi ni. Yang Ustaz berupaya. Silakan. Maaf Ustaz, cuka kurma ke cuka apple cider? Apple cider Ustaz minum suka. Terima kasih Ustaz. Baik. Lain-lain ada soalan?
Atau Hakim nak bercakap sikit ataupun Wali cakap sikit. Ini area lain-lain ke? Kak Asnah kat mana rumah? Tak dengar buka. Ya. Kat mana Bandar Bangi, Ustaz? Oh, Bandar Baru. Ustaz di Bangi memang tinggal di apa nama Jerman Malaysia situ tu belakang UKM. Oh, ni Seksyen 8. Oh, okey dekatlah, tak jauh. Mana lain-lain tempat lah ni. Kak Ruqyah pun tempat lain. Hidayah tempat lain lah. Semua lain-lain tempat kan? Baik. Okey. So, kalau tak ada soalan, kita serahkan apa nama perbincangan kita, pengajian kita serahkan balik kepada Waliuddin. Silakan Waliuddin. Ya, sama-sama Kak Nurain. Alhamdulillah.